selamat datang ke episod special Ramadan. Funny Evo Podcast tu Fadi. Betul, Funny Evo Podcast. Okay, so hari ni Tuan Fadi, kita ada special untuk Ramadan yang bakal menjelang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, sedar tak sedar excited. kan? Setahun tu cepat je, next Ramadan tu kita bakal bertemu insyaAllah. Betul. So pada hari ni saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Fadil Rasul. Saya Madi Hassan. Saya Fadi Ghazali. Dan hari ni topik special Ramadan versus Ramadan sekarang versus Ramadan dulu lah. Yes, dulu versus sekarang. Kita warm up dulu. Yes, warm up dulu. Okay, so kalau kita tengok kan, masa lah, keadaan sekarang berubah lah. Betul. Fasa tu kan, kalau kanak-kanak pun dulu cara main dia lain, betul tak Fadi kan? Betul. Sekarang cara main kanak-kanak sekarang dah lain. Tengok TikTok, betul. siap boleh derma coin lagi. Kita Yalah. sebab cerita ni, accountant kita Puan Lin, dia beritahu lah, dia mengadu kat saya, anak saya tengok kredit saya asal berkurang. Rupa dia check TikTok. Lepas tu dia kata, dia tanya anak dia main TikTok tu kan, kenapa you donate kat orang tu kan dah ada okey lah, tak perlu donate. Lepas tu dia kata, saya suka perasaan bila keluar haiwan-haiwan tu, dia create emotion, dia create feeling. I see. So benda tu jadi ketagih sebenarnya bagi penderma. Betul. Okay, dan kalau tengok sekarang ni pula, zaman dah berubah lah. Maksudnya puasa zaman kita kecil-kecil dulu berbeza Tuan Fadi. Kalau sekarang ni kanak-kanak mungkin tak tahu. So kita nak tanya pendapat Tuan Fadi dulu. Ya, betul. Dan sebelum kita minta Tuan Fadi share kan dulu pengalaman dulu dengan sekarang, kan maybe Fadil, sebab kita episod kali ni kita nak prepare untuk Ramadan. Kan, bila kita datang Ramadan ni, kita nak ada cara fikir yang betul. Cara merasa yang betul. So anda yang mendengar podcast ni, stay sampai hujung. Mungkin kita akan discuss, kupas. Yang hujung tu ada poin yang sangat penting Tuan Fadi nak sampaikan. Yes, especially kita ni kalau business owner. Betul. Kan inilah Ramadan yang kalau kita boleh jadikan Ramadan terbaik untuk kita pada tahun ini. Dan sebelum tu, saya nak ingatkan semua para penonton, jangan lupa kalau anda nak buat posting apa-apa lepas ni, hashtag lah, belanja sikit hashtag buat saja. Lepas tu buat dulu hashtag buat dulu baru tahu. Dan kemudian sekiranya anda ada soalan ataupun cadangan ataupun nak sponsor letak produk kan, macam mana Madi kalau nak buat macam tu? Yes, kalau anda nak berminat, anda boleh emailkan ke buatsajapodcast.com. Kat bawah ni confirm ada. Yes. Okay. Wow. So Tuan Fadi, kita dah tak sabar nak bulan Ramadan kan? Ada setengah orang tak tahu lah, dia macam bulan Ramadan, alamak nak puasa ke? Ada setengah orang dia tak sedar pun dah Ramadan. Betul. Dah Ramadan. Apa first thing first kita nak tanya Tuan Fadi, perkara yang Tuan Fadi paling excited menjelang Ramadan. Ada dua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua. Nombor satu untuk spiritual. Nombor dua nombor satu is rohani. Nombor dua is jasmani. Mana satu dulu yang excited? Jasmani ke rohani? Kita pergi jasmani dulu. Rohani tu dalam sikit. Versi tadika. Yes. Jasmani ni saya ingat masa Ramadan 2 tahun lepas. Masa Ramadan tu saya buat satu perjanjian dengan diri lah. Perjanjian dengan diri. Dengan diri. Saya kata Ramadan sebelum ni, pagi tadi pun saya ada semalam saya ada tengok satu IG story kawan saya. Dia kata ramai orang lah waktu Ramadan ni mesti nak kurus kan, betul tak? Betul. Tapi at the end of the day kita tak berjaya pun kurus. Atau kurus sikit je. So jadi Ramadan 2 tahun lepas saya commit untuk diri saya. 2 tahun lepas tu Ramadan waktu COVID kan. Betul. So kita tak buat apa-apa kat rumah, bazar kita duduk tak ada kan, bazar tak ada kan. Tapi makan banyak kan. Makan sih banyak. Sebab tu masa COVID tu badan makin besar kan. Betul. So apa yang saya commit adalah, saya kata aku nak turun 5 kilo. Okay. Minimum is 5 kilos kan. Jadi apa yang saya buat, pagi waktu sahur saya makan telur je. Makan telur sahaja. Lepas tu buka puasa pun saya makan nasi sikit. Nasi tak boleh tinggal. Maksudnya sebab saya pernah ada satu pengalaman tinggal nasi tak boleh. Okay. Tapi dia kena makan sikit, portion sikit, makan benda lain yang banyak protein lah kan. And then itu satu. Nombor dua adalah saya akan jogging sampai rasa nyawa dah nak habis. Sebab penat kan. Time puasa tu? Masa 30 minit sebelum buka puasa. 30 minit. Sebab masa tu kan dia dah tengah burn dah habis kan. Ujung-ujung sebelum buka puasa tu memang saya pergi jogging. Okay. Jogging sampai sebab dah habis tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum air. Okay. So, ini tips mahal loh guys. Kalau anda macam rasa time bila nak
30 minit sebelum buka 30 minit sebelum. Memang saya kalau ada facility like treadmill ke apa, letak Netflix ke apa kat depan tu, atau apa-apa ceramah ustaz ke apa, jogging masuk sampai level macam rasa macam terbakar badan dengan penat ni kan. Okay. And then baru buka. Itu untuk just money. Okay. Jadi target dia kena turunkan berat badan. Madia ada target turunkan berat badan? Saya punya target bukan berat badan. Sebenarnya Taufik Fadil berat badan ni rahsia bagi wanita. Saya tak tanya berapa. Saya tanya ada tak. Sebenarnya Jangan buka aib dia kata. Saya tak tanya pun berapa sekarang, berapa nak kan. Sebenarnya ada. Dan yang paling penting lah, punca dia macam bila masuk Ramadan ni, dia nak rawat punca juga. Punca je saya banyak makan benda manis. Betul. So saya niat Ramadan ni maybe the time untuk jaga gula. Especially saya suka minum 3 in 1. So suka. Lagi kalau duduk rumah, kadang-kadang kalau nafsu je nak 3 cup boleh minum. That's why bahaya. So saya nak jaga lah. Okay. Ada ni. Macam saya, pengalaman saya tahun lepas lah tuan kan. Itu saya rasa tahun lepas saya punya pengalaman untuk berpuasa tu, berat badan saya turun 5 kg. Macam Tuan Fadil cakap, saya tak set pun, tapi ada dah macam nak turun lah, tapi tak tahu. Ni penting tuan dan puan. Kalau anda berniaga, anda kena ada target, betul tak? Ni saya betul. Daripada diri saya sendiri lah. Saya just stated aku nak turun badan lah. Tapi tak tahu berapa kg. So tak salah sendirilah, tak tahu target kan. So apa yang jadi waktu towards Ramadan tu, saya kena food poisoning. Sekiranya anda nak berbuka apa, tengoklah kedai. Pengalaman juga teruk tuan. Dehydrate lah. So start daripada tu saya dah dehydrate, cepat lah dekat loss terus. So lepas saya tengok habis Ramadan 5 kg turun. Tapi raya tu tak tahulah, tak nak timbang dah. So adakah food poisoning caranya untuk bukan. Tapi sebenarnya macam Madi cakap lah, which is gula je sebenarnya. Punca dia. Yes. Sebab tu Allah dan Rasul suruh kita puasa kan. Betul. So that kita body kita reset. Itu nombor 1 lah. Okay, tu just nombor money. 2 adalah rohani. Spiritual. Ini yang penting. Ini yang ramai orang tak faham. Maybe. Jadi saya waktu bulan Ramadan ni, kita banyak buat challenge dengan kita punya student. Kan, mastermind dengan presiden. Biasa dalam group coaching saya akan kata, okay, jom kita buat satu challenge. Untuk kita habiskan 30 juz Al-Quran. That's the challenge. Jadi kita berlumba lah waktu Ramadan tu. Siapa yang, sebab mastermind dengan presiden kita akan jumpa setiap hari Khamis. Pukul 2 petang. Saya akan update. Okay, dah berapa juz dah? By right, sehari 1 juz. So kalau dah seminggu Ramadan, maksudnya sepatut 7 juz. Update. Semua orang kena update dia punya performance. Jadi ada perlumbaan dekat situ. So untuk rohani ni, akan ada orang peringkat awal Ramadan ni dia semangat. Betul. Semangat. Everybody is like, okay, let's do it kan. Mula-mula ya, come on kan. 3 hari yang pertama. 3 hari pertama. Tapi at the end of the day dia jadi makin slow. Okay. So this is my bukanlah advice tapi tips lah. Ini cara saya buat lah kan. Kenapa saya ajak mastermind dengan presiden untuk baca 30 juz Al-Quran? Kenapa? Sebab the idea of yang ni cikgu saya ajar saya lah. Dia kata mana dulu awak jadi baik dulu baru awak ajak orang jadi baik, atau awak ajak orang jadi baik dulu baru awak jadi baik? Kita nak jadi baik dulu baru ajak orang jadi baik, atau kita nak jadi ajak orang dulu baru kita jadi baik? So cikgu saya bawa ni, saya dah pernah cerita dalam podcast kan? Tapi Madiha tak pernah dengar kan? Betul. Jadi bila pada ketika itu Madiha, saya tanya soalan ni lah. Cikgu saya bila nak jawab tu, dia tak jawab. Dia pegang tangan saya, masa tu dalam masjid. Dia pegang tangan saya, dia tarik tangan saya, dia keluar daripada masjid. Saya macam apakah yang berlaku, dia senyap lah. Dia macam tarik dan berjalan dalam keadaan laju. Dia pergi rumah depan, di masjid tu. Dia bagi salam, Assalamualaikum 3 kali. Okay, kat rumah depan masjid. Kat rumah depan. Okay. Tapi tak sahut. Bunyi je ada orang dalam rumah. Tapi cikgu saya kata kalau 3 kali bagi salam orang tak sahut, maksudnya orang tak terima kita lah. Sebagai tetamu lah. Sebagai tetamu. Itu adabnya. Kalau saya dulu buka lah, ada kat dalam tu kan. Kita bunyi je orang kat dalam kan. Okay, so pergi rumah kedua. Rumah kedua bagi salam lagi, Assalamualaikum 3 kali. Ada seorang pakcik tu keluar. Okay.
Pakcik tu keluar. Dan cikgu saya kata, Cik, insyaAllah Zuhur ni kita sama-sama Zuhur dekat masjid ya, jemaah. Okay. Lepas tu pakcik tu kata, InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Kemudian habis rumah tu, dia berjalan nak pergi rumah ketiga, empat lah. So along the way tengah berjalan tu, cikgu saya tanya saya, okay, sekarang ni siapa yang confirm datang masjid? Saya ke pakcik tu? Pakcik. Siapa yang confirm datang? Saya ke pakcik tu? Maksudnya saya tu cikgu saya lah. Oh, okay, Siapa yang confirm datang? Cikgu saya ke? Atau pakcik tu yang diajak? Yang mengajak. Yang confirm yang sampai masjid tu adalah orang yang mengajak. Ya, betul. Betul tak? Betul lah. Pakcik tu belum tentu. Betul. Sebab yang mengajak ni, kalau aku tak pergi, aku yang malu. Yalah. Bayangkan dia ajak 10 orang. Lepas tu dia tak ada. Dia tak ada. Kepala otak ada. Betul. Kan? Jadi cikgu saya kata, untuk jawab soalan awak tadi adalah, kita ajak orang jadi baik dulu, baru kita jadi baik. Dia bukan kita jadi baik dulu baru ajak orang buat baik. Okey. Jadi nak habiskan 30 juz Al-Quran, bukan awak habiskan dulu baru awak ajak orang. Ya, betul. Habiskan 30 juz. Betul. Ya. Tapi awak ajak dulu orang. Betul. Ujungnya siapa yang terpaksa habiskan? Awak lah. Kita yang mengajak ni lah. Awak lah yang mengajak. Saya teringat pepatah Jawa Tuan Fadi, bila Tuan Fadi cakap kita Pepatah pepatah Jawa. Jawa. Dia cakap, for things to change, I must change first. Itu Jawa. Jadi kalau kita macam nak Rasa orang Kelantan. Jawa beli. Mas Kelantan. Orang Kelantan tu. Oh, ni kau jadi konten viral tak ada. FYP Apa tadi? lagi. For things to change. I must change first. Wah, deep must lah. Betul lah. Kita nak perubahan, kita yang kena berubah dulu. Ya, betul. Oh, So, kita keadaan ajak tak lah ikut. orang. Betul lah. So, adakah ini sebenarnya formula mahal, Tuan Fadi, kalau kita nak Ya, apply formula sama macam kita punya student Puan Saira nak bangun tahajud. betul. Ya. Tapi dia bukan tiba-tiba bangun tahajud, tapi macam mana dia bangun tahajud? Dia commit, dia bagi tahu orang lain, esok saya kejut awak tahajud, okey? Okey, dengan mengajak lah. Dia ajak orang. Dia yang kata dia akan kejut. And then dia kata nanti pukul 5 pagi esok kita jumpa live, saya akan buat live. Bayangkan tiba-tiba esok dia tak live, macam mana? Betul. Dah pening kepala. So Betul. that's why ajak orang buat baik dulu. So Ramadan ni, macam mana kita nak pastikan kita turun berat badan, kita Cut boleh sugar. beribadat, cut sugar, ya. Yes. So the key is ajak orang ramai-ramai cut sugar. Yes. So maksudnya formula adalah formula mahal. Formula mahal. Saya rasa tu pengajaran pertama episod ni. Betul. Nampak simple tapi sangat efektif dan mahal. InsyaAllah, Yes, betul, insyaAllah. Okey, Tuan Fadi, seterusnya. Amadi mungkin ada soalan ni nak tanya? Betul. Okey, Tuan Fadi, kalau bulan Ramadan ni kan, kita akan perasan ada satu masalah yang membelenggu kita. Okay. Sepatutnya Ramadan ni kita kena jaga makan lah kan, puasa. Tapi waktu Ramadan lah banyak nafsu. Bila kita pergi bazar, Nafsu nak serakah. makan ni. So daripada yang sepatutnya makan sikit, kita jadi makan banyak. Tuan Fadi rasa apa yang kita sepatutnya buat, dan kalau kita berterusan jadi orang yang makan berlebihan, apa impaknya pada kita lah? Saya tengok ada 2 contoh depan mata saya lah. Dua macam kita orang je. Bukan. Ini tak boleh jadi contoh. Hopefully bukan kita. Untuk makan je tak ada. Yes. Tak, kita ambil contoh orang yang betul-betul proven sukses lah. Okay, Wow. okay. Satu adalah atuk saya, 2 adalah Tun Mahathir. Okay. Atuk saya, alhamdulillah lah, Allah bagi dia umur panjang, 100 lebih tahun. Ush, Baru meninggal. 100. Dia meninggal, body dia tough tau. Fit lah maksudnya. Fit. Dia bukan tough macam bodybuilder, tak. Dia fit. Very fit body dia. Umur dia 100 tahun tu, dia masih lagi kuat. Okay. Angkat barang ke apa. Tapi dia dah mati meninggal sebab tua kan. Yalah, uzur tu. Dah Ajal. uzur. Dah over uzur lah kan. Tapi umur 100 tu, sebab dia meninggal umur 104 ke 105 je tu. Okay. Masih 100 tu masih kuat tau. Masih kuat. Dia mencangkul, dia dia nak orang Kelantan panggil ukah pagar. Nak ukah pagar pun boleh. Oh ya, buka pagar lah maksudnya. Bukan buka pagar, rukah. Rukah tu apa? Rukah tu apa rukah Panjat. Panjat. Ganu. Orang Kelantan. Ganu. Panjat pagar. Maksudnya kalau ada barrier, dia nak panjat pun boleh. Ya, 100 tahun tu. 100 tahun. Yo. 100 tahun. Jadi yelah, antara tips yang saya pun macam mana dia boleh jaga. Betul. Mak saya kata, atuk saya ni kalau makan nasi tak pernah tambah.
Zaz. Jangan kita pantang tengok. Tak ada siapa kita kena kalau kita tanya. Dia hanya makan apa yang ada dalam pinggan. Wah, ni tak payah cakap kalau buffet lah. Oh, kalau buffet memang bertambah-tambah pinggan. itulah macam okey, semayang dulu lah, nanti kita sampai. Siap plan macam tu kan. Pasal Maya aku makan lagi. Atuk saya memang tak pernah tambah. Oh, apa yang ada cukup-cukup. Apa yang ada itu je. Apa yang nenek saya letak itu je. Wah, itu Itu satu tips disiplin diri sebenarnya kan. Dia memang Disiplin tu. atuk saya memang disiplin lah. Buatnya macam nenek tuan masak time tu sedap lebih kan. Macam sedap pun dia habis, tak stop. itu je. Ush. Macam Tun Mahathir kan, dia punya ni adalah berhenti waktu sedap kan. Betul. Berhenti waktu sedap. Rasa sedap je berhenti. Kita waktu sedap je jalan. Lupa dah berhenti tu. So prinsip dia lah. So itulah, kita pun susah nak ni kan. That's why saya kata kita ajak orang je lah berhenti. Betul. Dan bagi tahu satu dunia yang hey, Madiha tidak akan minum 3-in-1 sepanjang bulan Ramadan. Wah, cabaran. So komit je lah kan. InsyaAllah. Okay Tuan Fadi, seterusnya saya ada satu soalan lah, which is kenangan lah pada bulan Ramadan kan. Setiap Ramadan ni kita ada sentimental value satu, disebabkan bulan yang dinanti-nantikan semua umat Islam kan. Dan seterusnya setiap Ramadan tu akan ada peristiwa yang berlaku dan kita tak boleh lupakan walaupun kita dah meningkat dewasa ke. Betul. Akan ada tahun yang ni Ramadan ni something. Okay, perkara yang tak boleh dilupakan sepanjang hidup Tuan Fadi lah, fasa melalui Ramadan. Ramadan mana yang paling tak boleh lupakan? Ramadan tak boleh lupa saya tak berapa banyak tak berapa banyak memory lah. Tak berapa banyak lalu Ramadan ke apa? Bukan, lalu je Ramadan. Tapi kalau tanya ad hoc macam ni, saya ada dua lah Ramadan yang saya ingat. Okay, dua. Okay, apa je? Tapi I don't know whether dia menerujakan atau tidak kan. Satu masa kecil lah. Masa kecil ni saya memang tidak pernah solat dekat masjid. Okay. Apa maksudnya, jemaah bukan jemaah, dia panggil apa, tarawih. Okay, tarawih. Sebab tarawih ni memang dengan atuk saya. Okay. Sebab bila Ramadan je, sebab atuk saya ni masa dia muda, dia imam. Jadi bila dia dah tak jadi imam tu, jadi dia solat tu dekat rumah. And sebab dia dah uzur kan, tak boleh nak pergi masjid. Tapi dia akan imamkan untuk semua ahli keluarga, termasuk bapa saudara saya datang daripada jauh, untuk setiap malam tarawih. Jadi setiap malam tu saya tak pergi tarawih. Saya tak pergi tarawih masa ni budak-budak. Saya tak pergi tarawih. Saya duduk rumah, saya tengok TV. Saya tengok TV apa, saya tak ingat lah cerita apa. Saya dengan adik saya kan, masa tu kecil lah. Lepas tu saya menjerit apa, saya tak ingat lah, macam excited lah kan. And then suddenly orang yang tengah jemaah rumah sebelah tu berlari pergi rumah saya. Apa? Oh sorry tengok TV. Surau sebelah rumah. Dia bukan orang surau lah, tapi ramai lah orang buat jemaah kat rumah tu. Jemaah dekat rumah atuk saya. Rumah atuk saya ni dengan rumah saya ni macam 2-3 langkah je. I see. Dia dalam satu pagar kan, kawasan rumah kan. Okay. Saya menjerit tu. Satu lah. Nombor 2, Ramadan saya tengok, tapi masa tu umur saya dalam 20 something lah. Tak kahwin lagi masa tu. Okay. Orang lain tengah duduk Ramadan, duduk solat tarawih, saya duduk mengedar flyers. Ni lah usahawan kental namanya. Usahawan bersih Ramadan. Jual tanah dekat Besut. Tengah solat tarawih. Orang lain tengah duduk solat tarawih ni. Kan? Kita duduk sibuk pergi masjid tu masjid ni, duduk letak tunggu flyers. Sebab ramai orang keluar kan. Nak jual tanah lah masa tu kan. Saya kata apa benda lah, tak berkat lah. Memang tak boleh jual apa pun. Tapi bersungguh lah masa tu. Kita nak fikir orang ramai ni bagi je lah kan. Traffic ada. Mungkin ada rezeki. Apa tak ada satu pun boleh jual. Apa pengajaran yang Tuan Fadi dapat sebenarnya daripada pengalaman yang mahal sebenarnya? Pengajaran dia, yalah, usaha tu satu lah kan. Yalah, betul. Tapi waktu bulan Ramadan ni, kalau macam saya masa tu, saya tak kira ibadah ke tak ibadah ke kan. Saya fikir duit lah kan. Yalah. Tapi kalau niat kita, walaupun orang tengah solat ke apa kan, kita kena jemaah dululah kan. Lepas tu kalau nak usaha macam tarawih tu, dia tak wajib. Tarawih tak wajib. Jadi kita boleh buat kemudian ke apa kan.
Cuma niat dia tu waktu nak buat apa-apa, niaga, bazar Ramadan ke apa, tak kisahlah. Kalau niat je duit, dia jadi penat lah. Betul lah. Tapi kalau niat dia, tak apa, aku buat ni lillahi ta'ala, buat kerana Allah, dapat insyaAllah. Sebab usaha tu aku punya, hak aku kan. Betul. Rezeki tu hak Allah, aku buat je lah. Tapi niat tu bukan sebab duit lah, niat tu kerana Allah, insyaAllah lah. Niat sebab Allah, ibadah jadinya. Dia jadi ibadah. Yang bulan Ramadan dia jadi ibadah, semua jadi ibadah kan. Betul. Tapi kalau duit dia jadi ibadah, dia dapat penat lah. Betul. Dan saya suka ayat Tuan Fadi tadi. Bila kita buat sesuatu tu sebab nak duit, kita akan penat. Penat. Betul. Okay. Betul. Kan? Sebab ramai orang penat sebenarnya dekat luar sana. Betul. Kan? Pada fikir duit tu kat atas. Yes, betul. Okay. So by the way Tuan, kita nak tanya Tuan Fadi lah. Sebab kita bakal melalui fasa Ramadan. So betul. boleh tak kongsikan dengan semua pendengar podcast ataupun yang tengah menonton di YouTube kan, amalan-amalan untuk tingkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan ni. Okay. Ni kena tanya ustaz sebenarnya. Tapi tapi siapa pun boleh share ilmu kan. Betul. Itulah insyaAllah. Saya berpegang satu prinsip lah. Kalau sebagai seorang orang Islam, kalau kita pernah baca satu buku hadis 40 dia panggil. Hadis pertama adalah berkait dengan niat. Kan? Macam saya sebut tadi lah. Jadi bulan Ramadan ni ada orang memilih untuk beribadah 100%. Kan? Ada orang dia kena pada bulan Ramadan ni adalah waktu dia berniaga. Maksudnya dia kena ada orang kan, saya pernah jumpa usahawan. Dia kerja bulan Ramadan je. Lepas tu setahun tu dia tak buat apa-apa. Kira dia punya perniagaan 2 bulan, 10 bulan dia tak buat. Maksudnya perniagaan yang lain tu tak adalah memberi impak yang banyak. Season lah. 2 bulan ni adalah waktu dia kena pulun habis-habis. Jadi ada orang memilih untuk tak buat apa-apa bulan Ramadan. Dia nak fokus ibadah je. Jadi bagaimana orang yang tak boleh nak fokus ibadah bulan Ramadan? Dia kena berniaga macam tadi kan. Bagi saya, Allah dengan Rasul dah bagi tahu strategi dia niat. Kau mana-mana pun niat kena jaga. Awak ibadah tu, walaupun ibadah tu nak tunjuk orang, habis juga. Kan? And ibadah, niat. Kerja, bisnes, niat. Kalau niat dia untuk duit, habis lah. Itu je lah kita dapat. Sebab bulan Ramadan tu dia dah habis begitu sahaja. Tapi kalau kita buat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Aku buat ni kerana Allah. Bismillah. Jalan. Jadi ibadah juga. Berkali ganda juga. Betul. So yang penting adalah jaga niat. Itu yang masalah ramai orang lah. Bila niat kita tu hauk, cloud, bis. Orang pun boleh rasa niat kita. Betul, dapat rasa vibration tu. Orang boleh rasa. Kau nak ambil duit aku ni, contoh kan. Betul. Kan kita boleh rasa kan vibration. Orang tengok muka pun, betul tak? Betul. We can feel it. Kita, macam mana nak cakap Aura tu dapat rasa. Aura. Yalah, perkataan yang orang bagi tu is aura. Kan? Tapi kita ni ada gut feeling masing-masing. Ada perasaan kan. Orang ni macam very sincere. Kita boleh rasa sincere dia tu kan. Macam apa ni? Walaupun mulut dia kata saya ikhlas. Kan? Tapi hati dia lah, aku tak rasa tak lah klik, ikhlas. tak klik kan. Betul. Yes. Dia bukan apa? Dia bukan bukan Bali yang kotor, tapi hatimu yang kotor. Betul. Komen tu paling menarik. Komen. Ni Maria, saya hari tu kita ada bercerita tentang Bali. Saya ada dia viral lah dekat TikTok. Ada FYP 1 million views saya bagi tahu Bali ialah sedikit tentang Bali. Tak boleh cakap Bali apa kan. Sedikit tentang Bali kan. Orang di sana lah komen Indonesia. Hey guys, Indonesian, I love you guys. Eksklusif untuk anda. Tak betul. I really like Indonesia, Jakarta. Saya dah pergi banyak kali. Bali of course banyak kali kan. Saya bukan nak kata Bali tak bagus. Saya nak bagi tahu ada some part of Bali tu ada, especially dekat laut dia tu sedikit kotor kan. Sedikit kotor. Jadi nak salah bukan Bali, yang salahnya pelancong yang buang sampah. Tak disiplin lah. Tak disiplin dekat Bali. Waktu saya pergi snorkeling kat Bali tu banyaklah sampah. In fact saya ada pakai yang pakai apa benda tu? Seawalker tu. Saya tengok daripada bawah. Saya tengok daripada bawah. Okay. So bukan salah Bali, salahnya orangnya. Orang yang pergi Bali. Saya suka Bali. Peace, love. Love Bali. Mana tahu yang siapa-siapa perusahaan di Bali boleh
jemput Tuan Fadi, Pak Fadi. Saya ada plan untuk pergi Bali, ada plan untuk ke Jakarta lagi, ada nak pergi, ada trip lah ke sana insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau Bali enggak kotor, jadi hati saya pun enggak kotor. Disclaimer balik Azan. Disclaimer. Okay, by the way Tan, sebelum kita nak ke commercial break lagi, saya nak tinggalkan satu soalan dan penonton kena maintain sehingga lepas commercial break baru ada soal Tuan Fadi akan jawab lah. So ni soalan paling mahal sebenarnya, eksklusif. Okay. Wow. Tuan Fadi pernah ponteng puasa tak? Maintain. Kita jumpa lepas commercial break ni. Funny Evo Podcast. Ramai yang saya jumpa, mereka ni dah buat bisnes dah boleh dah. Nak jadi 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Kita nak set the direction betul sekarang ni, supaya kita tak salah langkah. Apa sahaja yang anda nak belajar ini adalah untuk pembangunan bisnes anda. CEO ni dia kena buat keputusan yang tak semua orang suka. CEO ni kena letakkan direction yang mungkin tak semua orang faham. So that's why CEO dia kena buat. Antara salah satu ciri amazing CEO yang buat, CEO yang hebat, dia ada keberanian. Welcome back ke Funny Evo Podcast. Okay guys, sebelum kita commercial break tadi Madi, betul, saya ada tinggalkan satu soalan panas. Wah, panas. Sini tiba-tiba panas. Wow. Soalan panas di mana? Mungkin yang baru je join, saya tinggalkan satu soalan di mana pernah tak Tuan Fadi ponteng puasa? Yes. Dan soalan ni tak pernah ditanya sebenarnya. Ya, tak pernah. Kita je podcast berani tanya bukan-bukan ni. Eksklusif di podcast Funny Evo. Ya, dan kepada anda yang mungkin baru saja menonton Funny Evo Podcast, mungkin melalui Spotify ataupun YouTube ke apa, kalau melalui YouTube anda kasih subscribe, kasih button lonceng tu. Mekanikal lah Abang Japar lonceng. Okey, button lonceng tu kasih tekan supaya notify tu setiap kali kita upload je Funny Evo Podcast, anda dapat tengok dulu. Okey, insya-Allah. So back to the questions Tuan Fadi. Pernah tak ponteng puasa? Saya nak tanya Fadi dulu. Oh. Pernah ponteng tak? Sekejap. Soalan ni kan Tuan Fadi, dia kira buka aib ke? Macam mana? Tak, dia sekarang dah apa dia panggil? Dah bertaubat. Zaman dulu kan. Zaman dulu. Apa nak? Okay, so untuk melalui fasa dululah. Okay, Alhamdulillah kita kalau lelaki panjang betul dia macam pusing. Pernah ke tak? Okay. Banyak bunga. Time kids bukan pernah ponteng, tapi waktu nak fasa belajar puasa tu saya start dengan half day dulu. Alhamdulillah saya ada kekuatan di mana macam waktu tu kecil-kecil pun walaupun demam mesti puasa. Ada kekuatan. Ponteng tu tak pernah, tapi pengalaman paling saya rasa rugikan saya lah. Saya ingat kan dah azan maghrib tentu. Saya terus teguk air. Padahal mengaji bau-bau sekarang maklum kan belum masuk azan. Kita dah gugur terasa ponteng kot dalam tu. Betul. Saya pernah yang dia bukan sengaja ponteng. Dia bukan ponteng. Saya buka puasa sengaja di atas sebab-sebab tertentu. Saya first time puasa 18 jam. Waktu tu. Dekat UK. 18 jam 18 jam. So waktu tu tak tahan lah. Tak tahan. Dan sebenarnya waktu tu tengah urusan pindah-pindah rumah, naik flight. So tanya kawan, ni kalau musafir boleh buka kan? So sampai je airport, memang tak tahan. Itu memang dia punya feeling tu Tuan Fadi, puasa budak-budak. So yang memang tak boleh tahan lah. So waktu tu lah saya membatalkan puasa sendiri. Membatalkan puasa dengan makan apa kat UK tu? Makan waktu tu atas flight dah. Atas flight. So dia ada panjang lah cerita dia. So atas flight tu saya minta air daripada stewardess. Padahal kawan-kawan semua puasa lagi. The only one waktu tu. Maybe dah jam 3-4 jam lah before buka puasa. Maybe musafir. Musafir betul. Saya sepanjang Alhamdulillah lah tak pernah lah puasa. Tak pernah puasa. Edit je bagi. Tak pernah ponteng. Cuma bila tanya soalan ni, saya teringat satu momen tau. Saya puasa. Masa tu kecil lagi. Sekolah rendah kot saya ingat. Jadi saya dah puasa dah. Puasa. Dekat nak buka ni dalam pukul 5. Yelah dalam 2 jam lagi kan. Tiba-tiba adik saya Tuan Haris tak puasa, dia makan roti tau. Wow. Dia makan roti. Cabaran tu.
sapu, if I'm not mistaken, sapu Milo. Okay. Roti sapu Milo. Okay, Tuan sekejap ya Tuan. Okay, untuk pengetahuan semua yang tengah dengar ataupun tengah tengok di YouTube, Tuan Haris yang Tuan Fadi maksudkan tu adalah adik. Nampak Betul. sama tapi bukan dia saja. Okay, seterusnya. Bila saya tengok Tuan Haris tengah makan roti tu, saya kata, ya Allah sedap yo. Macam tu. I still remember that moment lah. Saya jadi macam, biasa saya boleh tahan. Ini tak tahan. Betul-betul tak tahan. Saya pun bagi tahu nenek saya masa tu, arwah nenek saya masih hidup lah. Saya panggil Mok, nak makan. Tak boleh. Mok saya kata lah, 2 jam lagi. 2 jam lagi. Lagi sikit Tak boleh. Masa tu saya ingat sampai sekarang, that moment last kali saya makan roti tu. Bukan dalam roti Milo tu. Lepas makan tu menyesal. Allah, ni je ke rasa dia, faham tak? Sebab rasa macam best sangat kan? Macam bestnya makan. Alamak, ni je rasa dia. Patut sabarlah sikit. Yelah. Dia ada nikmat kan bila kita buka puasa tepat pada masa itu, antara nikmat berpuasa kan sebenarnya. Dan kepada anda yang mungkin pernah ada pengalaman ponteng puasa, mungkin waktu kita belajar, yelah kecil-kecil tu kan, tengah nak belajar tu, boleh kongsi di ruangan komen apa pengalaman anda. InsyaAllah kita akan take up pengalaman tu sesama kan. Okey, seterusnya Tuan Fadi, bila kita cakap bulan puasa ni, selain pengalaman semua akan lalui, saya tak tahulah, saya rasa kau lalui fasa belajar puasa dan ponteng kan. Betul. Tapi seterusnya kalau bulan Ramadan kita tak boleh lupakan adalah tarawih. Betul. Sebab dan apa nak cakap? Dan bila cakap pasal tarawih ni, Fadil, kita rasa ngantuk. Kadang-kadang tu antara cabaran betul kan lah, sebenarnya. Sebab kita dah makan banyak kan. Cuma so berbalik kepada soalan yang saya nak tanya ni, sebab Madi dah cakap dah rasa mengantuk. Ada tak Tuan Fadi tips untuk kita khusyuk tarawih? Khusyuk tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nak khusyuk tarawih, saya cari masjid yang imam dia baca paling pendek. Sebab saya tahu dah, yelah, of course, masjid akan berlumba-lumba cari imam yang daripada luar, suara sedap. Tapi kalau dia baca panjang, dia boleh nak baca satu muka Quran, tapi jenis yang panjang tu yang lama gitu. So jadi ujungnya kita tak tahu quality of solat tu jadi macam mana. Jadi kita macam tertunggu Jadi duduk fikir esok nak kerja. Apa dia nak tunggu Allah gitu. Jabi boleh relate tak Fadi? Jadi saya, sebab kenapa macam tu kan, sebab daripada kecil saya ingat dia panggil daripada awal saya ada akal, maksudnya boleh fikir, sampailah saya umur if I'm not mistaken sampai saya kahwin. Saya hanya tarawih dengan atuk saya sahaja. Saya tak pergi masjid. Sebab kita orang memang akan tarawih dengan atuk. Sebab atuk saya memang dia imam kan. Jadi family saya pun datang dengan atuk saya. Dan atuk saya tahu, yelah, of course dia pun tak boleh berdiri lama kan. Tapi dia tahu yelah, kita ni dia baca pendek lah. Yalah. Dia baca pendek je. Sebab tu waktu COVID kan, semua jadi imam tarawih kan. Semua lelaki jadi imam tarawih. Betul. Mananya kita nak baca Quran panjang. Kita baca pendek-pendek, surah pendek-pendek kan. Keluar Allah tu rakaat kedua keluar Allah. Confirm. Betul. Jadi cepatlah habisnya. Yelah, fokus kita tu, fokus dia cepat. Dia tak ke laut lah. Betul lah tu kan. Kalau kita menunggu kan, betul lah Tuan. Fokus kita, bukan salahkan imam tu apa sebenarnya. Tak. Okey. Jadi sebab tu saya disclaimer, itu saya. Yelah. Itu saya kan. Saya kan tahu nanti pula ada pula komen, hati kamu yang kotor solat. Dia punya keyword yang Tafadi sebut tadi adalah quality solat. Kan quality solat. Betul, quality tu. Itu saya lah kan. Dan bila kita bercakap tentang bulan Ramadan, Tafadi, banyak orang akan fokus kepada amalan-amalan macam tu. Tarawih, apa lagi? Habiskan Al-Quran. Yes, benda-benda macam tu yang bagus. Tetapi saya rasa kan, setuju tak? Ramai orang akan terlepas satu benda yang bahaya kalau tak jaga. Bahaya kalau tak jaga puasa mulut juga. Mulut ni Tafadi, mungkin Tafadi boleh share tips lah kan. Sebab especially orang yang banyak bercakap, especially perempuan, dia suka bercakap kan. Kadang-kadang kita business owner, banyak bercakap, banyak jual. So sebenarnya antara benda yang ramai orang terlepas pandang. So Tafadi rasa macam mana kita nak
balancekan, jaga diri kita tu supaya kita punya ibadah tu lagi betul-betul berkualiti? Mulut ni. Itu bagus tu soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis Nabi kata, kalau kita jumpa dengan orang ni, cepat-cepat dekat. Nombor 1, dia buat sesuatu bukan sebab dunia. Cepat-cepat dekat dengan dia. Nombor 2, orang yang tak banyak cakap. Nabi suruh kita pergi jumpa, pergi duduk, pergi rapat, berkawan dengan orang yang macam ni. Maksudnya cepat-cepat. Memang ayat tu cepat-cepat dekat dengan dia. Jadi nak ceritanya adalah yang banyak cakap lah kalau kita nak jadi orang yang macam tu, yang Nabi cakap tu kan. Right? Jadi macam mana kita nak kontrol kita punya mulut ni? Cerita saya dululah. Waktu saya first business dulu, orang cakap, orang bisnes kena banyak cakap. Betul. Kan? Barulah awak boleh jual barang. Jadi saya ni orang yang tak suka cakap. Saya intro, bukanlah dia diajar untuk jadi extrovert. Jadi kita pun banyak cakap lah, banyak cakap kan. Bila banyak cakap, banyak silap. Betul. So bila saya duduk dengan cikgu saya, lesson yang pertama yang dia suruh adalah senyap. Daripada Pasir Putih sampai KL 400 km, 8 jam driving, senyap. Jadi saya macam, sebelum ni at least ada radio kan, at least bercakap kan. Radio pun tak ada pasang. Radio tak ada. Radio hanya bunyi angin dan tayar. Can you imagine 8 jam. Angin dan tayar je. Saya first tu memberontak lah bila cikgu, yalah cikgu lain ajar lain. Yalah. Ni Ustaz Faturi ajar suruh senyap. So senyap tu untuk apa? Apa yang perlu dibuat? Istighfar. Wah. Istighfar. 8 jam tu istighfar. Sepanjang 8 jam tu istighfar. Gitu. Jadi macam mana nak kontrol mulut? Orang yang tak biasa kontrol mulut dia nak bergerak lah. Dia bergerak dengan macam mana? Istighfar. Gerak lah tu. Betul bercakap juga. Dia bercakap. Dia jenis Astagfirullah. Betul. Wow. Jadi saya memang 8 jam. That is my first training ever untuk senyap. Dan disuruhnya istighfar. Bayangkan istighfar 8 jam 400 km, berapa ribu istighfar tu. Kan? So kalau Madiha tanya saya macam mana, istighfar. Wah, itu tips yang sangat bagus dan kita kena apply. Betul? Sebab mulut ni adalah sumber kemusnahan kita juga sebenarnya. Kan saya pernah dengar Tafadi, boleh betulkan kalau salah kan. Betul ke kita punya mulut ni dipandu oleh fikiran kita, tapi fikiran kita dipandu oleh hati kita. Semuanya dipandu. So kalau orang yang cakap alah mulut je busuk tapi hati baik, sebenarnya salah. Daripada sini lah puncanya. Yes. So kalau mulut busuk, sebenarnya itu salah satu cara untuk kita kenal orang tu. Tafadi, betul ke? Pandangan Tafadi lah, pengalaman sendiri. Saya totally agree. Kalau mulut dia, tak maaf lah saya kata, kalau mulut dia tak bagus, macam mana hati dia bagus? Tak boleh. Ya. Tak boleh. Dia ada masalah hati kalau macam tu kan. Macam mana nak cakap anyway, dia kalau baju dia pakai kotor, mana boleh kita kata dia pembersih? Dari situ dah tahu dah. Macam tak logik kan? There's no connection at all. Tak tally kan? Macam baju dia kotor gila, lepas tu dia bau memang tak sedap. Tak, dia pembersih. Macam like, tunjukkan aku celah mana pembersih tu. Macam tak kena kan? Wow. Sebab betul, mulut tu pakaian dia kan. Mulut ialah pakaian kita. Pakaian hati dia kan. Macam mana nak tahu betul lah tuan. Tengok dari situ lah. Kalau sikit-sikit burukkan orang, sikit-sikit ni bersangka buruk dengan orang yang mengata. Nampak gosip-gosip kat social media Tafadi. Rumah tangga orang kita pun macam hati-hati. Betul. So hati dia begitulah. Okay. Wow. Tengok daripada jauh orang tu pakaian tak elok, dia pun kata, ini penjahat ni. Tengok. Mulut dia cakap jahat. Takkan dia nak cakap sebenarnya hati dia cakap bukan penjahat. Kepala dia macam tak kena je. Kan? Maksudnya dia hati dia dah judge lah. Judge. Gitulah. Okay, by the way tuan, soalan ni saya rasa saya daripada kecil dulu dibelenggu soalan ni sehingga sekarang. Tak tahulah pendengar setuju ke tak kalau saya bagi statement ataupun soalan ni. Di mana kita daripada kecil dulu pernah dengar iblis ataupun syaitan waktu bulan Ramadan akan diikat. Betul? Kan? Ya, semua dengar. So betul ke tuan? Saya nak tanya tuan. Iblis dan syaitan. Sebab dalam bulan Ramadan ada orang yang buat jahat juga. Dia pernah tengok orang naik kuda tak? Okay.
Naik kuda kan. Okay. Orang dan kuda, ibarat analoginya adalah syaitan dan nafsu. Syaitan tu adalah penunggang, kuda adalah nafsu. Wow. Jadi yang diikat tu syaitan, nafsu tidak diikat. Dua-dua tu membawa kepada kemusnahan. Syaitan jadi syaitan. Mana ada syaitan hasut dia? Syaitan masuk. Syaitan dulu kan dia kenapa dia jadi syaitan? Kenapa dia jadi iblis? Ego lah. Sombong. Daripada Sebab Azazel kan. Dari tak nak Azazel. taubat. Kan? Kenapa dia jadi syaitan? Ego dia. Sebab dia tak nak ikut apa Allah cakap. Allah kata suruh sujud pada Nabi Adam, dia tak nak. Sebabkan itu Allah kata keluar kau daripada sini. Lepas tu lah dalam ayat Al-Quran ada perjanjian antara syaitan dengan Allah. Yang dia ada, memang dalam Al-Quran tu memang jelas dialog. Dialog dia. Dialog antara syaitan dengan Allah. Dia bukan Allah dalam Quran tu diceritakan satu ketika syaitan. Tidak. Memang dialog. Ayat satu persatu. Syaitan tanya apa, Allah cakap apa. Syaitan pun nego, Allah bagi that negotiation. Ada ayat tu very clear dalam Al-Quran. Jadi syaitan tak ada syaitan, tapi dia jadi syaitan. Kenapa? Sebab nafsu dia ada. Yalah, macam kita nafsu kan. Mungkin syaitan tu diikat, tapi nafsu kita ada. Nafsu tu yang buat kita buat benda yang tak elok kan. Sebab dua ni, kuda tu tak ikat. Tuan ada kat rumah, kuda tak diikat pun dia lari liar juga. So maksudnya kalau bulan Ramadan ni kita masih lagi mengumpat orang, kan, cakap buruk sangka pada orang, itu bukan syaitan tu, itu diri kita. Diri sendiri. Nafsu sendiri. Kita tak boleh ni, tak mengatur orang. Saya kalau tak mengumpat orang sakit badan lah tuan. Jadi kadang-kadang kita tak sedar tau kita mengumpat. Ada lagi kita right on the trend kan. Tengok artis ni, artis tu, macam kita tersebut-sebut, kita tak sedar yang rupanya itu pun mengumpat lah juga kan Tafadi kan sebenarnya. Betul. Right. Betul lah. Cerita pasal orang kan. Wow. Okay, insyaAllah. So untuk Ramadan kali ni kan, untuk anda yang mendengar podcast, maksudnya kalau lah Ramadan ni kita boleh jadikan Ramadan yang membolehkan kita untuk kontrol kuda. Kontrol kuda dalam diri. Kuda tu kan. Yes. Dan saya pernah dengar puasa tu lah sebenarnya tool yang kita boleh gunakan juga antara hikmah untuk kawal kuda dalam diri kita. Betul. InsyaAllah. Okay. Right. So saya rasa kita ada soalan daripada penonton. Dan ada yang minta tips lah Tuan Fadi sebenarnya. Tips untuk anak lihat nak puasa ataupun anak baru nak belajar puasa, apa cara-cara yang Tuan Fadi amalkan yang mungkin boleh bagi manfaat kat semua orang. Budak zaman sekarang dia suka Roblox. Bagi kredit Roblox. Dia macam tu. Tapi betul lah Tuan. Saya ingat bila Tuan cakap yang tu, saya dulu first saya puasa penuh umur 8 tahun. Kira 2. Waktu tu ayah saya, zaman tu adalah zaman skuter Teletubbies. Okay. Lepas tu ayah saya deal, puasa 30 hari dapat dia akan bagi. Tapi memanglah ada setengah kau puasa sebab, tapi itulah ganjaran yang saya dapat daripada ayah saya kan. Tapi betul lah. Tak tahulah saya. Kenapa kita sedekah? Sebab ada jaminan Allah 10 kali ganda, 700 kali ganda kan. Kenapa kita istighfar? Sebab ada jaminan dalam Al-Quran surah Nuh. Dan Allah bagi hujan, selepas hujan harta, anak-anak, Allah bagi kebun dan di dalamnya ada sungai-sungai. Ada ganjaran lah. So budak-budak ni kalau kita cerita pasal nak masuk syurga, nak masuk neraka, okey lah. Tapi dia orang ni budak-budak macam anak saya nombor 2, nama Wafi. Dia ni kalau nak apa-apa dia follow up tau. Dia follow up. Dia masuk bahagian sales power. Dia memang power sales. Follow up je kerja dia. Sampai yalah kalau dia kata nak Roblox kan, nak kredit Roblox, dia akan follow up serapat-rapatnya sampai dapat kredit Roblox tu. Dia buatlah apa-apa yang boleh dibuat supaya dapat Roblox. Akhirnya mama dengan papa ni okeylah bagilah. Dia akan buat segala-galanya. Bagi saya, bagi something lah untuk budak-budak kan. Ada anak-anak yang yang tidak perlu ganjaran-ganjaran tu. Dia ada environment yang dia dah ada abang yang dia ikut. Abang puasa, dia ikut lah. Masalahnya kalau anak sulung, dia nak ikut tapi dia like ni kan. Tengok cousin-cousin tak puasa. Cousin-cousin tak puasa kan. Kes adik makan roti Milo. Sudah. Okay, so kita
Stay tune guys, sebab kejap lagi Tuan Fadil akan bagikan satu mutiara kata. Nak dengar mutiara kata tu, stay tune sehingga InsyaAllah lepas komersial break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Ashraf bin Nur Masya, merupakan Managing Director kepada Gerbang Malaya Sdn Bhd. Kami menjual kek RM20. Kita ada 3 cawangan, 2 di Shah Alam dan 1 di Taman Pertama Ceras. Kita start dengan buka kedai kek adalah pada tahun 2019 sehingga kini lah, alhamdulillah. Sebelum kami join Fana Evo, kita berjaya generate sales kita sekitar dalam 75,000 ke 150,000 lah. Bila kita join Fana Evo, alhamdulillah rezeki milik Allah, dikurniakan kami sehingga berjaya memperolehi dalam sekitar 2.6 juta lah. Apa yang special dengan Fana Evo, dia ada kuasa. Kuasa ni adalah satu platform di mana kita boleh berkomunikasi dengan kita punya customer. Dia ada CRM system, dapat banyak membantu kami lah dalam menjalankan apa-apa promo ataupun launching yang kita nak buat. Kita nak buat satu launching kedai. Cuma cabarannya sebelum ni kita punya masa untuk kita buat launching agak terhad sebab ini last minute punya projek. Tapi alhamdulillah dalam masa 10 hari dengan menggunakan kuasa, kita berjaya membuat launching pada 31 Disember. Kita berjaya menjual keseluruhan 100 biji kek itu. Total sale kita hari pertama kita buat tu, alhamdulillah kita dapat RM3,000. Disebabkan menggunakan kuasa, kita dalam kuasa tu kita boleh create opt-in form, kita addskan opt-in form tu untuk kita dapatkan database. Yang paling seronok, objektif kita tercapai dengan bantuan kuasa. Kita dapat lane yang orang queue panjang menunggu untuk membeli produk kita. Itu satu pengalaman yang best lah untuk kami satu tim lah. Dengan guna kuasa tu, kita dah kumpulkan database. Kita remindkan orang hari sekian-sekian jangan lupa ikut kita punya live. Kita punya live pada hari kejadian tu view sampai 200 ke 300 orang, and then komen kita mencapai sehingga 4,000 komen. Ini satu pengalaman juga yang betul-betul di luar jangkaan yang kami perolehi. Saya amat berharap dengan next session yang kita buat ni, kita akan mencapai lebih lah dengan bantuan kuasa, insyaAllah. Welcome back. So kita berada dalam Fana Evo Podcast. Welcome back. Madi tadi macam Liana Bip Bip. Oh ya ke? Okay, so untuk yang last kali ni Tafadi, kita punya part yang ramai menunggu-nunggu. Ya, betul. Dan orang yang menunggu-nunggu ni mesti orang yang luar biasa juga. Betul. Kan sebab ada satu panduan lah yang kita nak kena sentiasa check. Ya, Tafadi, apa hadis of the day untuk episod kali ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkait dengan urusan. Saya selalu dulu sebelum saya baca hadis ni, cikgu saya selalu pesan pada saya. Dia kata, Tuan Fadi, mudah-mudahkan, jangan payah-payahkan. Jadi apa-apa berlaku, mudah-mudahkan. Kan, kalau berkait dengan orang ke orang datang apa, mudah-mudahkan. Saya pun mulai itu saya pun mudah-mudahkan. Kalau benda payah pun saya akan cakap mudah-mudahkan. Sampailah takdir Allah, saya adalah baca buku hadis, terjumpalah hadis ini. Maka saya nak sharekan hadis ini insya-Allah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, permudahkanlah urusan manusia dan janganlah kamu menyusahkan. Berilah berita gembira dan janganlah kamu menyebabkan orang menjadi liar. Saya ulang. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, permudahkanlah urusan manusia dan janganlah kamu menyusahkan. Berilah berita gembira dan janganlah kamu menyebabkan orang menjadi liar. So keterangan, yakni beritahulah berita gembira akan pahala dan ganjaran atas amalan baik yang dilakukan oleh orang ramai dan jangan kamu menakut-nakutkan mereka atas dosa-dosa mereka begitu sekali sehingga mereka berputus asa daripada rahmat Allah lalu meninggalkan amalan agama. Wow. Ni ayat untuk apa dia panggil dua benda yang kita boleh belajar lah. Nombor satu, mudah-mudahkan, jangan payah-payahkan. Ada benda, mudah-mudahkanlah. Orang minta commission ke apa, mudah-mudahkanlah, bagi je lah. Kan? Orang minta, boleh tak tuan anak saya nak sekolah, tak cukup duit? Boleh lah kak, mudah-mudahkanlah. Nabi suruh mudah-mudahkan. Kita mudah-mudahkan urusan orang lain. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita kan. Dan beri berita gembira, jangan kamu menyebabkan orang menjadi liar ni. Apa maksud dia? Orang jadi liar ni maksudnya kalau dia berputus asa dengan rahmat Allah, dia jadi liar lah. Kan? Dosa aku banyak. Biarlah, dah dosa banyak ni mesti Allah dah murka dengan aku kan. Dia rebel terus. Dia lagi buat benda yang jadi tak apa nak elok, jadi liar. Makin liar dia. Jadi sampaikan berita gembira yang supaya mereka tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Gitu insya-Allah.
Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Fadi atas hadis hari ni. Tapi hadis tu saya dapat rasa sangat di mana waktu baru-baru ni viral tuan. Ada seorang lelaki pergi ke kedai minta makanan untuk anak. Lepas tu dia nangis. Ada. Video tu saya tengok sayu lah tengok kan. Dia macam dia minta tolong kat kedai tu. Dia kedai macam kedai warung je. Lepas tu dia pun bungkus. Lepas tu tak tahulah sebab tak ada dialog antara diorang sebab tu CCTV je. Lepas tu pekedai tu pun bagi, dia terus nangis tuan depan pekedai tu. Lepas tu dia gerak. So mudah-mudahkan lah. Dah kalau dia minta tu kan. Jangan ada berkira. Ya. Mungkin ada setengah kedai tak boleh. Kau ni pergi kan. Mungkin dalam keadaan yang kita tak tahu situasi dia macam mana. Betul. Daripada dia mencuri, mudah-mudahkan je. Okay. So apa yang Mahdi boleh belajar dengan hadis tadi tu? Mahdi, bila dengar hadis ni, saya teringat episod pertama ke kedua yang Tuan Fadi cakap, okay, mudahkanlah dia orang. Ya tak? Ya, mudah-mudah kan Fadil suruh tengok episod lepas-lepas. Betul. So basically itu pun menyusahkan lah. Bukan kita sengaja. Bukan tak bagi sengaja. tahu episod mana menyusahkan dia. Betul. Yes, bukan sengaja, tapi kita tak sedar yang sebenarnya kita ada pilihan untuk mudahkan. So bila benda tu kan dia deep tau. Dia embedded in my mind. Balik rumah sebenarnya bila kita buat bisnes, kita dengan berurusan dengan orang ni, kita mudahkan. Tak payah nak receh-leceh, renyah-renyah kan, nak kena ni tu ini. So kita mudahkan, insya-Allah hidup kita pun jadi lagi mudah macam Tuan Fadi cakap tadi, insya-Allah. Sebab hadis pun Nabi tahu mudah-mudahkan kan. Ikut jalan Nabi dah cakap. Kita buatlah. Janganlah over complicated kan benda kan. Betul. Saya tak apa minat dengan benda-benda complicated, susah. Kalau macam business kan, nak cari klien, kena go through ni, ini. So why not kita simplify kan. Yang mana betul-betul perlu je. Kan insya-Allah. InsyaAllah. Okay, thank you guys. Stay tune sehingga ke akhir episod special ni. Ramadan dulu dan Ramadan kini. Okay, so yang baik tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak elok tu datangnya daripada salah silap saya sendiri. InsyaAllah. Saya Fadil Rasul. Saya Mahdi Hassan. Saya Fadi Ghazali. By the way, esok puasa kan? Esok puasa. Kita ucapkanlah selamat berpuasa. Mudah-mudahkannya. Mudah-mudahkan. So kami dekat Fanivo nak mengucapkan selamat berpuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah usahakan untuk dapat keberkatan. Yes. Kita pulunlah, kita usahakan habis-habisan. Ajak orang buat baik. Nanti insya-Allah Ramadan kita akan jadi Ramadan yang baik. Kalau sekadar kita dah tahu result tahun lepas macam mana kan. Betul. InsyaAllah selamat beribadah menyambut bulan Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ni Ramadan yang luar biasa. InsyaAllah. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Bye-bye. Pagi. Fadivo. Pagi.